Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel ini untuk kita meneruskan dan menyambung lagi program yang kita jalankan, iaitu program yang kita namakan dia sebagai Satu Hari Satu Muka Solat. Hari ini adalah hari yang ke-20 pertemuan kita. Jadi dalam bacaan kita pada hari ini ada banyak doa-doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi insya-Allah nanti kita akan sama-sama tengok apakah doa tersebut. Sebelum itu, kalau anda baru sampai ke channel ini akan membahaskan perihal-perihal berkaitan dengan Al-Quran, sama ada dari sudut tajwid, dari sudut Al-Quran itu sendiri, dari sudut tulisan, dan juga yang lebih penting adalah macam mana cara kita membaca dan menyebutkan satu-satu keadaan di dalam bacaan Al-Quran. Kalau anda dah bersedia, jom. Untuk hari ini insya-Allah kita nak cerita sedikit berkaitan dengan satu hukum tajwid. Okey, nama hukum tajwid ni dia adalah maksilah. Jadi maksilah ni, pembahagian maksilah dia ada dua jenis maksilah. Yang pertama dinamakan sebagai maksilah tawilah dan yang kedua dinamakan sebagai maksilah qasirah. Perbezaan antara kedua-dua ni dari sudut bacaan dan juga cara pertemuan dia. Maksud cara pertemuan dia, kita tengok ha itu dia bertemu dengan apa. So mudah je lah. Tapi untuk hari ni, saya nak cerita berkaitan macam mana kita nak mengenali maksilah itu sendiri. Okey ya. Jadi dalam bacaan yang kita bacakan, saya tengok kejap ada ke tak ada. Okey, dalam bacaan hari ni, okey. Untuk bacaan bagi maksilah ni, kita tengok maksilah dia mestilah melibatkan huruf ha. Ha ini dinamakan sebagai ha dhamir. Okey. Okey, ha dhamir ni apa dia? Ha dhamir ni adalah ha kata ganti nama yang membawa maksud dia. Okey. Jadi dalam bahasa Arab, apabila ha baris depan dan juga ha baris bawah, hu ataupun hi dan duduk di hujung ni, dia membawa erti kata ganti nama dia, lelaki. Bagi maksilah ni, dia mesti berlaku dekat huruf ha yang macam ni, sama ada dia baris depan ataupun dia berbaris di bawah. Baik ya. Tapi bagi setiap huruf ha ni, bukanlah semua huruf ha itu akan dibaca dengan bacaan panjang. Okey, bukan semua ha baris depan dan juga ha baris bawah ni akan dibaca dengan panjang. Tak. Contoh yang ni kita tengok dia baca panjang. Yang ni kita tengok tak ada. Okey. Jadi apakah cara untuk kita ni nak tahu huruf ha tersebut mesti dibaca panjang ataupun dibaca dengan pendek? Okay, cara dia macam ni. Huruf ha, kalau dia berbaris depan ataupun baris bawah, senang ceritanya saya namakan dia terus sebagai maksilah lah ya. Okey, jadi maksilah ni, untuk kita jadikan bacaan tersebut maksilah, maksud dia ha tu kita nak baca dengan panjang, dia ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia, huruf ha tersebut mestilah berada di tengah-tengah. Maksud tengah-tengah tu macam ni. Huruf ha mesti berada di antara huruf yang berbaris. Maksud dia, sebelum huruf ha itu huruf yang berbaris, huruf ha, dan juga selepas huruf ha itu juga huruf yang ada baris. Okey, kalau kita tanya baris mana? Ikut dia lah. Janji dia ada baris. Okey ya. Jadi bagi maksilah, huruf ha tersebut mesti berada di antara dua huruf yang berbaris. Okey, kalau katalah sebelum huruf ha tu huruf yang dah ada baris dah, okey dah. Tapi selepas ha pula huruf yang mati, maka bacaan ini tidak dibaca dengan panjang. Okey ya. Jadi syarat dia apa? Syarat untuk jadikan bacaan ha tersebut panjang ataupun syarat untuk jadi maksilah, dia mestilah huruf ha tersebut berada di antara dua huruf yang berbaris. Huruf ha sebelumnya berbaris dan juga selepasnya juga berbaris. Bila cukup syarat tersebut, maka barulah ha tersebut boleh dibaca dengan panjang. Okey, kita tengok kan contoh kat sini. Kita tengok ini huruf ha. Yang ini satu perkataan tau. Ini ni nafsahu ni. Okey, ini huruf ha, kita perhatikan huruf ha tersebut. Huruf ha ni sebelum dia huruf sin yang ada satu baris.
Okey, maknanya dia ada baris lah. Kemudiannya pula huruf ha ni, selepas huruf ha ni huruf waw pun ada baris. Maka ha ini kalau kita nak sambung lah, so dia akan dibaca panjang. Illa man safiha nafsahu walaqad. Okey. Tapi cuba kita tengok kat sini pula. Dalam bacaan yang ini, bacaan yang ni kita tengok, oh ada juga ha. Ha ada. Sebelum huruf ha, huruf apa? Yang dekat sini ramai yang keliru. Sebelum huruf ha, huruf apa? Dia kata, oh sebelum huruf ha, huruf nun. Bukan huruf nun. Yang ini, sebelum huruf ha adalah huruf alif. Nampak tak alif tu? Alif kecil. Jadi alif ini adalah huruf yang berada sebelum huruf ha. Jadi alif ni dia ada baris tak? Dalam Al-Quran, alif memang tak ada baris. Okey, tu kena ingat betul-betul tu. Dalam Al-Quran, alif dia tidak ada baris. Yang ada baris yang berbunyi a, i, u tu adalah huruf hamzah. Jadi kat sini kita tengok, okey, sebelum huruf ha, huruf alif, dia ada baris tak? Oh, dia tak ada baris. Mana dia mati. Jadi bila alif ini mati kat sini, maka ha secara tak langsung akan dibaca dengan bacaan pendek. Tak boleh dibaca dengan panjang. Nampak ya? Walaqad istafainahu fid dunya. Dan kita perhatikan juga di sini kan, ni cerita tentang Nabi Ibrahim. Ni wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Jadi bila Nabi Ibrahim ni dia balik semula ke Mekah dan juga dia membina Kaabah tersebut, berserta dia bina tu berserta dengan Nabi Ismail. Maka dia pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini biasa kita dengar kan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Dia kata, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ni orang yang berserah diri. Siapa ni? Dekat sini Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wa min dzurriyyatina. Dan begitulah juga daripada zuriat keturunan kami ummatan muslimatan lak. Umat yang berserah diri kepadamu. Okay, jadi ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkan daripada mereka tu rasul-rasul. Ni cerita ni duduknya di dalam bahagian tafsir lah. Baiklah ya. Jadi itu sebab sedikit berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan hukum tajwid dan sedikit cerita tentang muka surat yang ke-20 ni. Baiklah. Jadi hari ini adalah hari yang ke-20 pertemuan kita. Maka secara tak langsungnya, bila hari yang ke-20, maka kita akan baca muka surat yang ke-20. Jadi kita sebenarnya dah nak habis dah ni. Kita dah nak mengkhatamkan juzuk yang pertama. Dan juga insya-Allah esok diizinkan Allah Ta'ala kita akan khatam juzuk 1. Baiklah. Motor pun dah agak kurang, so kita boleh ke muka surat yang ke-20. Jadi anda boleh bersedia dengan Al-Quran, boleh bersedia dengan pen, buku, nota dan sebagainya. Kalau ada benda nak catat, nota nak catat, boleh catat. Baiklah, jadi kita teruskan je lah ke muka surat yang ke-20. Boleh ya? Jadi insyaAllah kita akan terus baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. Nampak ya? Ni huruf ha ni kan. Sebelum dia berbaris, selepas dia pun berbaris, maka ha ni dibaca panjang. Pun sama. Ha sebelum dia ada baris, selepas dia ada baris pun maka ha ni akan dibaca dengan panjang. Okey, sambung. قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. Okey, perhatikan kat sini. Kita jumpa ya yang bertasydid. Semalam kita ada cerita tentang ya yang bertasydid, ramai yang baca dengan mat kan. Jadi ya kita kena tekankan pada makhraj huruf ya. Ya baniyya. Jadi kalau nak tengok semula cerita ni, pergi kat video yang sebelum ni. Okey, kita sambung. Ada juga yang ni kita tengok. Ada alif, lam, lepas huruf lam tu huruf dal. Lam ada tanda tak? Lam tak ada tanda, tapi dal ada tasydid. Maka kita baca lakumud. Nampak? Terus melompat pergi ke huruf dal. Maka kita sambung berikutnya. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Okey, lagi sekali kita tengok ada nun yang bertasydid, kemudian mim yang bertasydid. Maka bacaannya kedua-duanya kita akan baca dengan dengung. Sambung. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kan kita dah pun menamatkan bacaan kita untuk muka surat yang ke-20. Jadi mudah juga bacaan kita ni kan. Mudah juga bacaan yang ke-20 ni, tak adalah sangat perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang meletihkan lidah kita untuk sebut. Baiklah ya, hari ini kita jumpa dengan beberapa hukum tajwid yang kita baru huraikan. Dan juga ada juga hukum-hukum tajwid yang kita dah cerita sebelum ni. Sebelum ni kita cerita apa? Kita cerita pasal alif lam, kita cerita pasal nun bersabdu, mim yang bersabdu, kita jumpa huruf yang sukun, huruf yang mati yang ada tanda sukun, huruf yang mati yang tak ada tanda sukun. Dan pada hari ini kita bertemu pula dengan satu lagi, iaitu dinamakan sebagai mad silah. Okey, konsep pembelajaran kita ni mudah je, kita ambil sikit-sikit je. Kalau kita tak dapat banyak, ya kita dapat sikit. Kalau kita tak dapat sikit, biarlah banyak. Okey, jadi untuk hari ni Alhamdulillah kita dah pun menyelesaikan bacaan kita, tanggungjawab kita untuk muka surat yang ke-20. Dan juga kita pun dah ada beberapa hukum tajwid yang kita dah huraikan sebelum ni. Jadi hari ni kita dah pun menamatkan bacaan untuk muka surat yang ke-20 dan kita bertemu juga dengan beberapa hukum-hukum tajwid. Baiklah ya. Untuk itu cukuplah sekadar ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Seperti biasa saya akhiri pertemuan kita dengan hadis daripada baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana nanti dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Untuk itu cukup sekadar ini dulu pertemuan kita untuk hari yang ke-20. Doakan juga untuk kita dapat bertemu pada hari-hari yang akan datang. Cukup setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.